Baik, itu dia. Lihat bagaimana begitu positif menerima apa saja ujian terhadap dirinya. Kita nak bersama terus dengan... Okey, langsung kita bawakan DJ Zam, atau kita panggil Kak Zah, ya? Kak Zah. Rusliza Mak Saad, penyampai radio online. Radio online. Itu dia. Jadi baju ini pun khas untuk hari ini. Hari ini. Nampak macam artis bergaya. Okay. Baik, sebelum tu kita nak, kami ada kesukaran untuk menyebut nama penyakit yang dalam diri Kak Zah. Okay, Kak Zah dapat sebut dengan jelas. Ya? Okey, yang dikatakan ini bukan penyakit lah. Kak Zah memang kalau boleh tak nak orang sebut Kak Zah ni sakit, doakan Kak Zah selalu sihat dan Kak Zah istiqomahkan keadaan Kak Zah begini insya-Allah. Nama dia Cavernous hemangioma ovis. Ini adalah boleh katakan bahasa Melayu yang mudah, tanda lahir daripada kecil. Cuma dia tak grow up, tak menunjukkan tanda tu dari awal. Ada setengah kanak-kanak mungkin separuh muka lahir dah nampak kan. Tapi macam Kak Zah yang nampak hanyalah mula-mula lidah Kak Zah biru. So masa Kak Zah buat rancangan di TikTok live tu, Kak Zah pernah buat satu pertanyaan. Korang nak tengok tak lidah Kak Zah biru? Semua cakap nak view naik sampai 2,000, 3,000 masa tu. Okey, sampai Kak Zah kata kalau view naik sampai sekian-sekian Kak Zah akan tunjuk. So semua share kan nak tengok. Bila Kak Zah tunjuk memang dia orang macam kata, macam mana Kak Zah makan lah, macam mana Kak Zah excited. Sebenarnya daripada feedback daripada komen daripada TikTok itulah yang Kak Zah rasa daripada hari ke hari kekuatan Kak Zah bertambah. Ya. Okey. Kekuatan bertambah. Itu apabila adanya platform-platform media sebegini. Tapi perjalanan Kak Zah sebelum ada. Ya, bagaimana sebenarnya kekuatan tu ditempuhi dengan anak-anak dan sebagainya. Okey. Kalau dari segi anak-anak, Kak Zah pernah tanya direct dekat anak-anak. Malu tak ibu pergi sekolah, hantar sekolah? Masa tu tak pakai mask kan? Malu tak? Anak-anak cakap, tak, ibu cantik, ibu cantik. Itu ilham yang Allah Ta'ala bagi pada anak-anak untuk menjaga hati Kak Zah. Wajah ni adalah perkara pertama yang orang akan lihat. So benda tu memang akan jadi efek pada hati kita. Orang tengok, kenapa muka dia ni kan? Kenapa? Dekat TikTok sendiri bukan Kak Zah seorang, Fitri. Ramai sebenarnya orang yang kita tengok, ya Allah tak sanggupnya kejadian Allah Ta'ala bagi. Betul. Tapi kita Kak Zah cuba pusingkan. Sebab Kak Zah ni orang yang setiap hari Kak Zah nak pembaharuan. Walaupun orang kata, engkau dah tua nak buat ni. No. Pada saat Kak Zah, angka tu manusia saja yang bilang. Kalau takdir Allah nak letakkan kita tempat yang baik, tak perlu bilang usia Kak Zah, di sebalik sekeliling yang positif, belum tak ada satu insiden yang buat Kak Zah macam tiba-tiba down? Walaupun kita memang nak membangunkan keinginan. Okey, Fitri, maaf. Selepas operation, kesan daripada operation tu dia membesar lebih besar. Lebih besar sebab urat saraf, orang kata kenapa Kak Zah tak buang bagi elok normal kan? Sebab urat saraf darah Kak Zah yang berlebihan dalam badan sejak lahir tu, dia terkena kepada nerve-nerve yang mata, hidung, kepala apa semua. Jadi kebijaksanaan doktor tak buang semua sebab takut tak berfungsi. Jadi Kak Zah diberi pilihan nak cantik ke nak sihat. So Kak Zah down masa tu. Cuma doktor ada satu perkataan doktor yang memang buat Kak Zah deep. Dia kata, Liza, you jangan down, you kena cari kualiti hidup. So perkataan kualiti hidup itulah yang buatkan Kak Zah sentiasa bawa. Kemudian down selepas tu memanglah sebab kita ingat lepas operation tu kita akan kembali kepada sedia kala. Rupanya tidak. Dia akan makan masa lebih kurang 3 tahun Kak Zah still rasa kebas. Cubit ke apa tak rasa. Nak buka mulut dia ada macam had sahaja, tak boleh buka semua. Tak boleh buka semua sebab operation Kak Zah bermula daripada sini sampai ke belakang otak dan dikoyak muka. Allahuakbar. Semua dijahit semula. Cuma kawasan sini je macam tak ada apa-apa kan, dia tak usik sebab dia kata nak jaga mata apa semualah. Selepas tu down sangat-sangat Fitri. Keruntuhan rumah tangga selepas itu. Kak Zah operation, kalau tak silap dalam bulan 8 9 Kak Zah berpisah pada bulan 11 12 macam tu. Tapi itu bukan disebabkan sakit Kak Zah. Itu adalah jodoh Kak Zah dengan dia dah habis dan takdir rezeki Kak Zah dah habis. Itu saja. Kak Zah tak berdendam, tak ada apa. Dengan sesiapa sahaja sebab Kak Zah nak satu nyawa yang Allah bagi selepas operation tu Kak Zah gunakan sebaik mungkin, bersihkan hati. Kak Zah bukan orang baik, tapi Kak Zah cuba untuk jadi baik. Terima, ini adalah anugerah terindah Allah bagi pada Kak Zah. Orang di dunia ni tak dapat tengok kesempurnaan cantik Kak Zah, hanya layak di syurga insya-Allah. Insya-Allah. Satu aura positivity. Down, Kak Zah tengok cermin. Kak Zah nak jadi orang yang hebat. Orang yang hebat, orang yang ada kejayaan, Jadi Kak Zah tengok kat cermin, orang yang hebat ni mesti orang tumpu pada kelebihan, betul? Betul. So Kak Zah tengok apa kelebihan aku? Kelebihan aku inilah. Sebab orang lain tak ada, aku ada. Allah sayang aku, dia bagi benda yang orang lain tak ada. Jadi lalui sajalah dengan kelebihan tu. Okey. Dan bagaimana bermulanya menjadi seorang penyampai radio di platform TikTok ni kan? Tiba-tiba terus
Letup-letup ni. Saya kalau main TikTok FYP juga Kak Zah. Kak Zah punya ni. Dia sebenarnya Kak Zah dulu menjahit. Kak Zah menjahit daripada umur 12-13 tahun dah start. 15 tahun dah mula ambil upah. Kak Zah suka dengar radio. Semua radio di Malaysia ni Kak Zah ada nombor telefon, Kak Zah call. Najman, Jamal, RTM, semua. Kak Zah akan call dan Kak Zah suka menulis dan mereka kata-kata puisi, madah untuk diri Kak Zah, kekuatan Kak Zah. Masa tu kita tak ada media sosial untuk kita luahkan. So Kak Zah call radio setiap kali berjaga malam Kak Zah call. Salah satu stesen radio di Pahang dengar suara Kak Zah, dia kata, "Liza, you datang audition untuk rancangan impianku di Kak Zah boleh sebut ya, Pahang FM masa tu." Kak Zah pergi sana, kita, ya ke suara sedap kan? Kita sendiri tak dapat dengar. Betul. So bila Kak Zah pergi sana, itulah permulaan pengalaman pertama sebagai DJ di TikTok. Kak Zah sebenarnya orang bisnes. Kak Zah menjahit macam paparan tadi. Jadi Kak Zah nak promote bisnes Kak Zah sebenarnya. Tapi pergi dekat platform lain semua macam slow. Mungkin Allah nak letakkan Kak Zah di TikTok. Kak Zah tak minat TikTok. Tak pernah ada akaun TikTok. Kak Zah ada bulan 8 tahun lepas. Itulah pertama kali. Kemudian bila dah habis jual baju semua habis, stok habis. Apa lagi nak buat dekat TikTok ni? Lepas tu Kak Zah, ada sound card lah, buat. Ada orang beli sound card yang harga RM30. Itu permulaan Kak Zah. Kak Zah pun buat. Oh, tak best lah. Kak Zah suka sangat. Ada tapi di rumah tu dapat macam studio dah. Lengkap lengkap dah. Hasil daripada bateri pun tak ada kat rumah dah. Hasil daripada semua sumbangan di TikTok ada pemberian gift. Gift tu Kak Zah sharekan 2 tempat. Pertama Kak Zah habiskan untuk equipment Kak Zah. Kedua Kak Zah bagi pada tahfiz anak Kak Zah di Ustaz Abdullah Khairi. Kak Zah ada bagi sumbangan apa-apa sajalah. Kebetulan semalam di TikTok saya tengok ada satu video tentang vocal image. Orang ambil penting kepada vokal sebenarnya dan juga image baik yang dibawa oleh Kak Zah. Image baik itu bukan menunjukkan kita baik, tapi kita berjuang untuk jadi baik. Kita semua pejuang untuk jadi baik. Kak Zah pun ada, kita nampak baik, nampak hebat sebab Allah tutup aib kita. Kak Zah doa hari-hari, ya Allah, peliharalah aib aku, letakkan aku dalam takdir yang baik. Semoga Kak Zah tengok dekat TikTok ramai orang-orang yang seumpama Kak Zah, orang bagi komen yang bukan-bukan Fitri. Kak Zah tersentuh hati. Adakah dia orang ni bagi soalan tak fikir dulu kalau itu mereka? Kalau itu mereka, soalan macam ni. Mulut tu kenapa? Makan tu keluar lidah ke apa kan? Kalau ada orang yang macam Kak Zah sampai tutup komen. So Kak Zah didik viewer Kak Zah. Setiap kali Kak Zah live Fitri, Kak Zah akan buat ingatan. Dia orang cakap, kenapa mulut tu? Okey, boleh. Tanya Kak Zah tak apa. Tanyalah macam mana pun. Tapi jangan tanya orang lain begini. Sebab tak ada orang pernah angkat tangan doa pada Tuhan untuk ditakdirkan ada kelebihan macam ni. Mendidik manusia menjadi lebih manusia. Itu dia. Semoga bertambah rezeki Kak Zah didokkan. Itu dia buat bicara dengan Rusliza Mat Saad. Kak Zah, kita nak bagi peluang pada Kak Zah ni. Okey. Kak Zah ramai peminat. Kan? Lepas tu, kita juga nak bagi peluang kepada, mungkin dulu kan Kak Zah dengan TV3 ni ada juga hubungan istimewa juga kan. Ya, betul. Sangat. Okey, mungkin sempena dengan ulang tahun TV3 38 ni. Nak ucap sesuatu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Zah pernah hadir di bulletin utama TV3. Kalau dalam ingatan Kak Zah mungkin 2004-2005 macam tu. Masa tu ketidakupayaan Kak Zah untuk dapat dana operation lebih kurang 30 ke 60 ribu. Zaman tu 30-60 macam 100 ribu lah sekarang. So solusi yang terakhir Kak Zah hubungi TV3 dan 2 hari saja feedback daripada TV3 tu datang ke rumah Kak Zah buat apa yang patut beri tolongan. Alhamdulillah. Lepas pada slot bulletin utama tu terus Kak Zah dapat call dia kan. Jadi 2 minit bulletin utama bermakna untuk Kak Zah 20 tahun kemudian Kak Zah di sini. Kak Zah di sini, kesempatan yang Allah aturkan adalah untuk Kak Zah pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 yang menjadi inspirasi pada semua, pada Kak Zah juga. Bukan sekadar siaran yang orang cakap di TV, di radio ni hiburan semata-mata. Bukan. Dia atas kita punya minda, tukarkan daripada negatif kepada positif. Dan bantuan daripada TV3 bukan TV3 datang seketul bagi kat Kak Zah 50-60 ribu, bukan. Tapi saluran yang digunakan terbaik untuk Kak Zah. Tak sangka Allah masih memberikan nafas pada Kak Zah, nyawa, kebaikan, kesihatan. Sehingga saat ini dengan 2 minit di bulletin utama. Dan Kak Zah ucapkan selamat ulang tahun TV3. Semoga terus kekal di hati rakyat. Inspirasi untuk semua. Dan Kak Zah bukan sesiapa di sini. Hanyalah segelintir anugerah yang Allah pinjamkan untuk anda semua. Kak Zah bukan nak mencabar mana-mana DJ yang hebat. Kak Zah cuma masuk sikit saja bertumpang kasih dengan kalian. Baik.
Baik, terima kasih dan juga Cukup tahniah bermakna atas kata-kata kecemburuan. Kak Zah buat semua dan buat TV3 yang ulang tahun 38 tahun. Baik, terima kasih Rosliza Muhammad Saad ataupun kita lebih panggil Kak Zah, DJ Zah. Itu dia, cantik baju dia kan. Tak apa, nanti kita sembang-sembang lagi.